ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama. InsyaAllah pada pagi ini kita nak sambung perbincangan tajuk As-Sidq, benar ini, pada hadis yang ke-57. Hadis yang ke-57. An Abi Thabit, عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Abi Thabit, disebut juga Abi Sa'id, disebut juga, dipanggil juga Abi Sa'id, dan dipanggil juga beliau dengan Abil Walid. Nama beliau yang sebenarnya adalah Sahal bin Hunayf. Beliau adalah seorang yang turut serta. Beliau adalah ahli Badar. Beliau adalah ahli Badar, iaitu sahabat Nabi yang turut serta dalam peperangan Badar radhiyallahu anhu. Jadi beliau menyebutkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala asy-syahadah, mana mohon untuk mendapat syahadah, mendapat syahid, mati syahid, dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kebenaran, dengan ikhlas, dengan jujur, pasti Allah akan menyampaikan beliau ke kedudukan orang-orang yang mati syahid, walaupun beliau mati di atas tilam, walaupun beliau mati di atas katil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis disusun oleh Imam Nawawi di bawah tajuk Sidq, benar. Jadi beberapa perkara lah hadirat kita boleh faham daripada hadis ini. Cuma sebelum itu, menjadi kebiasaan lah kita baca hadis ini, kerana hadis ini hadis yang ke-57 ni pertama kali kita jumpa dengan nama sahabat Nabi ni, Sahal ni. Jadi kita nak tengok sedikit biodata para sahabat-sahabat ini yang bernama Sahal bin Hunayf. Selepas tu kita akan bincanglah hadis ni secara ringkas, kerana hadis ni ringkas saja sebenarnya, tapi makna dia cukup besar ya. Jadi siapa dia Sahal bin Hunayf ni? Siapa dia? Ini sahabat Nabi yang menceritakan tentang hadis ini. Jadi Sahal bin Hunayf ini, beliau ni orang Ansar. Sahal bin Hunayf ni adalah orang Ansar. Ansar ni seperti yang kita maklum lah, kalangan Ansar ni sebenarnya hasil gabungan di antara Aus dan Khazraj. Jadi dia ni asalnya sebelum wujudnya Ansar, atau dengan bahasa lain sebelum Nabi berhijrah, beliau ini adalah daripada puak-puak Aus. Dia dikunyahkan dengan nama Abi Thabit, ada juga disebut dia sebagai Abi Sa'id. Banyaklah. Ada kata dia Abu Abdullah, ada kata Abul Walid. Jadi kenyataan ini menunjukkan bahawa anak dia ni ramah, anak jantan.
Ramai anak jantan lah dia. Ada anak dia nama Sabit, ada anak dia nama Sa'id, ada anak dia nama Sa'ad, ada anak dia nama Abdullah, ada juga anak dia nama Al-Walid. Sebab tu bubuh Abu Walid, Abu Sa'id, Abu Sa'ad, Abu Abdullah. Tu dia kunyah, anak dia ramai. Sahal bin Hunayf ni antara sahabat Nabi yang mula-mula lah masuk Islam di kalangan penduduk Madinah. Di kalangan penduduk Madinah, dia ni antara sabiqin al-awwalin juga. Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ni antara sabiqin, orang yang masuk Islam awal dari kalangan puak-puak Ansar. Yang ni daripada kabilah Aus. Beliau ni sahabat Nabi dan beliau meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Mengikut catatan ulama, dia ni meriwayatkan, Sahal bin Hunayf ni meriwayatkan 40 hadis daripada Nabi SAW. Beliau juga tersenarai sebagai sahabat Nabi yang turut serta dalam semua peperangan yang dihadiri oleh Nabi SAW. Sahal bin Hunayf, biar kita ingat, mudah nama Sahal bin Hunayf. Dia ni sahabat besar. Besar setara mana? Semua peperangan yang Nabi hadir, dia hadirlah. Itulah nak ayat besar tak besar dia tu, bagi kedudukan dia tu. Dia ni adalah seorang sahabat dari kalangan Ansar, Badriyun. Apa yang sebut Badar ni, ahli Badar ni, padahal dia masuk semua peperangan lain. Kerana kira peperangan Badar, peperangan mula-mula. Orang yang boleh masuk dalam peperangan mula-mula perang Badar ni, maka dia ni dikira sabiqin al-awwali. Mana orang yang mula-mula masuk Islam, sehingga peperangan mula-mula pun dia turut serta dengan Nabi SAW. Beliau juga bersama Rasulullah dalam pertempuran Uhud, dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, beliau telah melakukan bai'ah untuk mati. Dia tahu dah pergi perang ni memang mati, tapi dia kata hari ni, dia kata perang hari ni memang dengan maksud nak mati syahid. Nak mati syahid. Padahal kalau tak sebut gitu pun memang kalau mati syahid. Tapi nak takkid, nak mempertegaskan lagi, nak memberi motivasi kepada diri itu supaya lebih bersemangat berperang itu, maka dia tidak memadai sekadar niat yang berada dalam jiwa itu, dalam diri itu, tapi disebut mulut, dia lebih semangat lagi. Dia bersama Nabi dalam peperangan Uhud ketika mana musuh-musuh Islam sedang nak bunuh Nabi. Tentera-tentera kafir nak bunuh Nabi. Dia bersama Nabi. Sebab dalam ini disebut dia ni antara dalam peperangan Uhud, dia yang ni memanah. Beliau memanah musuh. Dalam keadaan dia berada dekat Nabi, dia panah musuh supaya musuh itu tidak dapat menghampiri Rasulullah SAW. Maka Nabi kata kepada dia, Nabilu sahlan fa innahu sahlun. Nabilu ni maknanya panahlah. Panahlah. Nabi suruh dia panahlah Sahal, kerana mudah saja bagi dia, kerana kemahiran dia memanah itu. Gitu. Dan Nabi SAW puji dia, puji Sahal bin Hunayf ini kerana kecekapan dia di dalam pertempuran. Dia kita pandang, kalau orang main bola agak, dia pandai baca gerak-gerik musuh, gerak-gerik lawan. Dia pandai menempatkan posisi dia. Jadi pergerakan dia tu menyebabkan musuh jadi payah nak jangka lah. Ini kehebatan satu benda yang dikira sebagai seni dalam peperangan. Dia tahu kedudukan dia mana sepatutnya dia duduk.
Nabi puji dia, lincah di dalam peperangan. Gitulah. Misalnya riwayat daripada Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas, kata dia, pernah satu kali dakhala Aliun bi sayfihi ala Fatimah. Pernah Sayyidina Ali masuk menemui Fatimah dalam keadaan dengan bawa pedang dia. Dan pada ketika Sayyidina Ali masuk menemui Fatimah itu, ini dalam peperangan, maknanya Fatimah turut serta dalam peperangan sebagai jururawat. Ketika Sayyidina Ali masuk jumpa Fatimah itu, Fatimah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membersihkan ini kesan darah yang berada pada muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah diperang ni dah. Tidak kebal Rasulullah, tidak kata tetok tak luk dah. Padahal kalau doa boleh sangat gitu. Dah lupa betul dah. Tumit, gigi, lupa pula gigi, muka ni cerita dia. Fatimah sedang membersihkan luka, apa ni, darah di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi Rasulullah puji Sayyidina Ali. Rasulullah puji Sayyidina Ali kerana dia telah menunjukkan ni potensi ataupun kita kata kecemerlangan dalam peperangan dia. Sehingga tapi walau bagaimanapun dalam peperangan Uhud ini Nabi kata pada Sayyidina Ali, in kunta qad ahsantal qital al-yawm falaqad ahsana Sahl bin Hunayf wa Asim bin Thabit wal Harith bin Simmah wa Abu Dujanah. Ini hadis ini tersebut dalam Mustadrak Hakim. Nabi kata, sekiranya engkau wahai Sayyidina Ali telah melakukan peperangan ini dengan begitu baik sekali, maka sesungguhnya Sahal lebih baik lagi. Ada ketika Nabi puji, Sayyidina Ali baik dah, tapi dalam king Sahal bin Hunayf, Asim bin Thabit, Harith bin Summah dan Abu Dujanah, mereka telah menunjukkan peranan yang begitu besar dalam peperangan Uhud ini. Ini antara kelebihan lah. Sahal bin Hunayf ini seperti mana yang dicatatkan oleh ahli sirah, semasa di Madinah, ketika mula-mula sampai di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan antara Sahal bin Hunayf dengan Ali bin Abi Talib. Dan Sayyidina Umar berkata tentang Sahal bin Hunayf. Dia kata Sahal ni orang yang sentiasa optimis hidupnya. Dia tidak berduka cita apa yang berlaku kepada dia. Sebab apa? Sebab dia ni orang betul. Orang yang hati dia tu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dia tak kecewa apa sahaja yang berlaku, dia tak kecewa. Sebab hati dia ikhlas kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dia tidak berlaku kekecewaan kepada dia. Dia ni antara fuqara'ul ansar. Sahal bin Hunayf ni antara orang yang fakir, orang miskin di kalangan ansar. Sahal bin Hunayf ni dia miskin dia ni, tapi dia comel. Antara orang yang tubuh dia molek, fizikal dia molek. Tidak duk bocik kau kita lah maknanya. Dia ni orang comel. Kulit dia pun comel. Kulit dia tu cerah kuning. Putih nak pergi kekuningan itu. Sini disebut daripada Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf bahawa ayah dia telah menceritakannya bahawa Rasulullah SAW keluar dan Rasulullah telah
wasaru ma'ahu, dan mereka berjalan bersama Rasulullah menghala ke Mekah. Sehingga apabila mereka sampai di satu lembah Kharrar, nama lembah Bisya'bil Kharrar, di lembah Kharrar dekat dengan Juhfah, maka Sahal bin Hunayf mandi. Sahal bin Hunayf dia mandi. Jadi masa mandi tu terdedahlah tubuh dia. Nampak dia ni seorang yang putih, cerah kulit, comel tubuh dia, kemah molek. Sehingga tubuh dia tu terlihat oleh Amir bin Rabi'ah ketika dia sedang mandi tu. Jadi Amir bin Rabi'ah tengok. Maka Amir bin Rabi'ah kata, ma ra'aituka al-yawm wala jilda mukhabba'ah. Dia kata comel, dia kata tubuh dia tak pernah tengok lagi. Maknanya tubuh secantik tubuh Sahal bin Hunayf ni, kulit dia tu comel, putih kuning gitu. Lepas tu kedudukan ni, dia punya sendi-sendi dia ke apa ni, maknanya kemah, nampak gagah tu, nampak jantan sungguh lah. Gitu. Kedudukan dia tu. Muka dia ni kaki perat. Orang lagi perat, dia tubuh tu kemah, seperti tentera lah kita tengok. Tubuh tu kemah. Cukup dia punya latihan. Gitulah. Banyak lagi disebut tentang tubuh dia ni. Tak apalah. Dia ni Sahal bin Hunayf ni, dia ni antara sahabat Nabi yang kira-kiranya berpihak kepada Sayyidina Ali lah. Kalau kita katakan dia ni geng Sayyidina Ali, tim Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali dilantik menjadi khalifah, dan dia banyak menyebelahi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Gitu. Dia turut serta dalam peperangan Siffin, dan dia memihak pada Sayyidina Ali. Dalam peperangan Siffin dia berpihak pada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali lantik dia supaya kawal bumi Madinah ketika Sayyidina Ali pergi keluar ke Basrah. Maknanya dia ni antara orang kepercayaan Sayyidina Ali, Sahal bin Hunayf ini. Begitu juga Sayyidina Ali lantik dia untuk jaga Madinah ketika Sayyidina Ali pergi ke Parsi. Ada disebut itu. Baik, Sahal bin Hunayf ni mati di Kufah. Sahal bin Hunayf mati di Kufah pada tahun 38 Hijrah. Sayyidina Ali semaya. Sayyidina Ali yang menjadi imam semaya mayat dia. Ini wallahu alam, dalam kitab ni sebut, saya pun tak sempat nak cek. Ada disebut, tapi ni tak kuat lah. Tak kuat tu setahu mana, saya pun tak sempat nak cek cerita ni. Sebab ada dikatakan dia semaya mayat tu, dia takbir 5 atau 6 kali. Kalau takbir mayat 4 kali dia, ni gomo 5. Ataupun setengah riwayat kata 4, tapi kila lah dikatakan, disebut. Mana dasar pada kalimah kila ni tak kuat lah. Ramai lah orang maklum, apa yang semaya siapa lebih 4 kali takbir tu. Sayyidina Ali kata sebab dia ni ada kelebihan. Jadi orang ni saya pun tidak sempat cek lah. Tapi hukum mana pun Sayyidina Ali lah yang jadi imam semaya jenazah dia. Okey, baik. Itu kedudukan Sahal bin Hunayf. Okey, hadis ni lah ke mana kedudukan hadis. Jadi dalam hadis ni kata Sahal bin Hunayf, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut seseorang yang minta doa nak mati syahid. Nak mati syahid. Minta tu minta dengan penuh ikhlas kepada Allah SWT. Bukan minta main-main, ada. Minta ikhlas dengan penuh kesedaran, dengan penuh keikhlasan kepada Allah, supaya dia dapat syahadah. Mana dapat kedudukan orang yang mati syahid.
Jadi Nabi kata, bila dia minta dengan penuh keikhlasan, sidik sini minta semati lah dengan ikhlas, bukan minta main-main je. Sebab nak mati syahid ni tak boleh minta dengan orang lain, minta dengan Allah lah. Maka Allah akan sampaikan dia kepada permintaan dia. Allah akan makbulkan permintaan dia. Mana Allah akan tunaikan permintaan dia. Allah akan angkat dia menjadi syuhada, walaupun dia mati di atas tilam, mati di rumah dia, mati hospital dan sebagainya. Jadi hadis ni Imam Nawawi buat mari sini di bawah tajuk benar, benar sekali. Ni sebut kita minta untuk mati syahid. Dalam syarah-syarah hadis disebut berdasar kepada hadis-hadis lain. Hak lain pun begitulah juga. Ni nak ayatnya niat tu ikhlas. Ni bab sidq, bab benar. Benar dalam kata-kata, benar dalam qasad, dalam niat, benar dalam tindak. Ini benar dalam meminta. Kita minta ni lahir daripada dalaman diri kita yang nak pada sesuatu, kita minta dengan Allah SWT. Kalau minta tu ikhlas, dan dia buktikan pula dengan perbuatan dia, amalan-amalan hak wajib, hak Allah SWT suruh, yang disyariatkan oleh Allah, dia buat. Maka dengan kebenaran jiwa dia, dengan ketulusan hati dia, dengan keikhlasan dia, maka Allah SWT beri kedudukan dia tu. Walaupun mati di rumah dia, dia boleh syahadah. Jadi pensyarah-pensyarah hadis sebut, kita boleh kiyah lah ni. Kita nak buat benda baik, memang kita niat ikhlas. Seperti yang saya sebut sama kita, ikhlas maknanya kita betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak tipu Tuhan. Kita nak tipu orang lain boleh, nak buat lolok orang lain boleh, Tuhan tak boleh. Tuhan tahu hati kita ni jawab betul ke tidak, ikhlas ke tidak. Kita niat ke apa dia kata? Niat nak pergi Mekah. Ipon pitih tu tak cukup dah. Semakin hari, semakin setiap tahun dia semakin bertambah kos nak pergi Mekah ni tu. Tapi kita ikhlas, memang nak suruh. Kita buktikan sehingga sanggup. Susah tahu mana pun, semua ada. Kira duit tu dia boleh simpan setiap bulan. Tiba-tiba mati dalam keadaan tak sempat nak pergi Mekah misalnya. Allah akan beri pahala haji pada kita. Sebab kita buat haji dah tu boleh pahala besar. Bahkan tak kena raya pahala kita ni lebih sempurna, penuh, lebih daripada orang pergi haji. Sebab orang pergi haji ni pun ada banyak perkara juga. Nah, hak pergi haji ni hak mudah-mudah pitih ni kadang-kadang pergi tu ialah banyaklah gangguan di tengah-tengah tu. Nah, kadang-kadang berasa sedap pergi, boleh pergi melancong. Nah, boleh naik kapal terbang kita kata, boleh pergi beli sampai belah-belah ribu pergi beli. No, nak minggu kira bagai. Kadang-kadang setengah hari tu dia suka benda lagu tu. Bagai mahal tak apa, saya boleh beli. Dia sebab budak lah, budak kan. Bagai ada dah pun nak beli juga. Dah, dia suka lebih kurang manusia ni, lebih kurang. Tapi dia ni dengan penuh, kita kata keikhlasan, nak sungguh, insya-Allah Allah akan bagi kepada dia. Syaratnya dia kena benar dalam qasad dia tu, dalam permintaan dia. Benar sekali. Hadis ni sebenarnya Nabi SAW nak sebut pada kita beberapa perkara, beberapa perkara. Misalnya dalam kitab ni disebut, kita boleh simpulkan begini, kita boleh simpulkan begini hadis ni. Yang pertama ni, yang pertama, benar qasad tu, hati kita tu benar kepada Allah, atau kita sebut dengan bahasa mudah kita mudah faham, ikhlas pada Allah SWT. Ikhlas itu dia menjadi penyebab untuk sampai kepada apa yang kita cita-citakan, matlamat kita dalam agama. Kita matlamat nak mati syahid, matlamat kita nak pergi Mekah, kita himpun duit ni, kita memang niat benar kita nak pergi ke masjid, kita niat benar masjid ni kalau boleh kita tak setinggal cuma
tiba-tiba benda tu talakan dan kita sakit. Dan sebelum kita sakit, kita sudah bukti ke bahawa kita ni istiqamah hadir. Allah akan catat kepada kita ni mari masjid sama walaupun terlantar di rumah kita. Ni dah pada hadis ni antara dalil kira dia semua tu. Kira benar dalam niat kita, benar dalam permohonan kita. So, yang kedua, selain daripada Allah akan tunaikan hasrat kita walaupun tak sempat kita buat, perkara yang kedua ni apa dia? Mana setiap saat kita dapat pahala. Kita duduk rumah sakit tak boleh bangun, lumpuh ke misalnya tak? 5 kali semaya fardu tu tak biasa kita mari tu, tak boleh mari masjid tu kerana sakit, Allah akan kira kita mari 5 kali sehari, boleh pahala pula semua ulama. Walaupun dia tak buat amalan. Apa tu? Kerana dia ada sifat yang melayakkan dia terima kebaikan walaupun dia tak buat. Apa dia? Sidq, benar dia dalam niat dan qasad dia. Melalui hadis ini juga para ulama telah membuat kesimpulan bahawa dianggap sunat minta mati syahid dan ikhlas dalam permintaan itu. Walaupun kita duduk dalam zon selesa, duduk dalam zon tidak perang, tapi kita kena ada permintaan untuk jihad fi sabilillah itu. Dan muqaddimah jihad itu kita kena buatlah, walaupun tak boleh jihad melalui peperangan, jihad melalui harta, jihad melalui pengorbanan jiwa, pengorbanan tenaga, pengorbanan dia kena ada dah. Allah panggil muqaddimah jihad itu. Walaupun kita tidak jihad di medan perang, kena ada. Derma ni ke dia? Sebab jihad ni dia bersifat memberi. Jihad ni dia bersifat memberi. Kita beri benda yang paling penting kena nyawa kita. Jadi nak korban nyawa, pitih ke depan hangit. Bakhir juga habis. Lepas tu nak jihad fi sabilillah, tak mungkin. Jihad tu dulu. Ketika kita di zon selesa, sanggup derma, tolong orang, tu bukti kat tu. Biar sesuai dengan niat kita nak jihad tu. Sebab sahabat Nabi ni, dalam hadis ni sebut ni, dalam syarah-syarah hadis ni sebut, Allah beri keistimewaan lagu ni, kalau mati atas katil pun dikira jihad juga. Ni buat amalan tu luar biasa. Dengan sedekahnya, dengan pengorbanan masa, pengorbanan jiwa, utamakan agama berbanding kehendak sendiri, kehendak peribadi. Benda-benda gitu dia buat. Jadi tak usah mimpilah benda-benda ni. Kalau maya 5 waktu pun tak cukup misalnya. Sedekah pun khianat pada bini, khianat pada jiran, kena sesal benda-benda gitu. Dalam agama kita ni dia penuh dengan disiplin. Penuh dengan disiplin. Sebab agama Islam ni agama yang paling lengkap, paling sempurna. Dengan erti kata yang mudah, kita buat apa yang kita boleh buat sekarang ni. Boleh jadi jihad tu benda tak ada sekarang ni. Nisbah pak kita, apa dia kita boleh buat. Itulah maksud dia. Baik, hadis seterusnya di bawah tajuk yang sama, iaitu tajuk sidq, hadis yang ke-58. Hadis ni agak panjang sikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim, faqala liqaumihi فقال لقومه لا يتبعني رجل لا يتبعني رجل لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها
faqala inna fikum ghulula falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun. فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada seorang nabi dari kalangan nabi-nabi terdahulu. Beliau telah berperang, salawat Allah dan salam Allah ke atas mereka semua. Nabi berkenan telah berkata kepada tentera-tenteranya, kepada pengikut-pengikutnya, tak perlulah, janganlah ikut aku dalam peperangan ini. Kalau kita jaga, tak payahlah dia ikut aku, tak payah turut serta dalam peperangan ni. Orang yang baru kahwin, kita kata, orang yang baru nikah, yang belum tidur bersama isteri dia lagi. Itu maksudnya. Orang yang baru memiliki bud'ah imra'ah. Ini bahasa hadis ni. Bud' ni mana kemaluan perempuan asal mana dia. Bud'ah asal. Kalau farjun itu kiasan, bukan asal. Seperti kita kan, dalam bahasa Melayu kita ada kemaluan lelaki, kemaluan perempuan ni, dia ada nama yang khusus yang kita tak guna tu, sebab dia bahasa tu bahasa yang agak terlalu memalukan lah kira-kiranya. Mana orang beradab dia tak guna tu. Tapi ada khusus nama dia. Jadi hak ni maknanya orang yang memiliki kemaluan perempuan. Maknanya orang yang baru kahwin, yang nak bersama isteri dia, nak baru nikah kan. Tak boleh nak ganggu lah kira-kiranya. Nak baru nikah. Yang mana dia mahu untuk meniduri isterinya, dan dia belum meniduri isterinya lagi. Boleh ni hak ni maknanya dengan erti yang baru kahwin ataupun yang baru bertemu dengan isteri dia selepas berpisah kerana kerja ke misalnya. Oh, kerja tak apa, 3 bulan sekali balik tak misalnya. Nah, bila balik tu nak bersama isteri. Nah, ini maksud Nabi. Orang hak lagu ni keadaan dia tak perlu ikut serta dengan aku untuk berperang. Begitu juga tidak perlu, jangan ikut aku maksudnya. Seseorang yang telah membina rumah dan dia belum angkat lagi sukuf. Sukuf ni atap dia, dia tengah buat rumah, mana tak siap lagi. Tak segi ke apa kan. Dan tak perlu juga ikut aku dalam peperangan seseorang yang telah membeli kambing ataupun unta yang sedang bunting, ataupun unta yang sedang bunting yang dia sedang tunggu unta itu melahirkan anak. Unta dia tu bunting, dia duk tunggu unta dia tu beranak. Tu tak segi ke apa kan. Maka berperanglah Nabi itu, Nabi yang disebutkan itu. Maka Nabi dan berperang Nabi itu makna bersama dengan tentera-tentera dia lah yang turut serta dalam peperangan. Fadana minal qaryah, maka Nabi bersama tenteranya telah, ini bukan Nabi Muhammad lah, kena ingatlah Nabi terdahulu, Nabi dulu, dia telah sampai dekat sebuah kampung pada waktu asar, pada waktu nak sembahyang asar, ataupun dekat dengan waktu asar.
dekat dengan waktu salat asar. Maka Nabi berkenaan berkata kepada mentari, sesungguhnya engkau diperintahkan oleh Allah untuk bergerak. Aku juga diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Allahumma, lalu Nabi berkenaan berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tahanlah pergerakan matahari untuk kami, alaina ta'ala, untuk kami, untuk kebaikan kami. Lalu ditahan matahari itu oleh Allah maksudnya, sehingga Allah telah mengurniakan kemenangan kepada Nabi berkenaan di dalam peperangan itu. Lalu Nabi itu telah mengumpulkan semua harta peperangan, harta ghanimah. Lalu datanglah, yang dimaksudkan datang itu yakni api daripada tempat, daripada langit, untuk memusnahkan, litakulha, untuk memusnahkan harta rampasan perang itu. Falam tat'amha, tiba-tiba api itu tidak membahamnya. Maka Nabi berkenaan berkata, sesungguhnya di kalangan kamu ada yang khianat. Inna fikum ghulula, sesungguhnya di kalangan kamu ada orang yang khianat, yang tidak amanah, yang tidak jujur, yang tidak benar. Oleh itu, tapi tak tahu siapa ni. Ada ni khianat hak susus, hak sipel harta ghanimah tak layak ni, pakai ambil hak cerik Kelantan kata, hak cerik harta ghanimah ni. Fal yubayini. Oleh itu, setiap kabilah kena hantar seorang wakil untuk melakukan bai'ah kepada aku. Maka bila dilakukan bai'ah ni mana? Nak menyatakan taat setia, patuh kepada pemimpin dengan sebenar-benarnya, dengan cara bersalam. Kita sanggup taat, sanggup patuh. Maka bila dilakukan, setiap kabilah dari kalangan tentera tu kena hantar wakil seorang mewakili kabilah mereka. Maka melekatlah, falazqat yadu rajulin biyadih. Maka bila dilakukan perkara itu, maka melekatlah tangan seseorang dengan tangan Nabi. Bila salat tu lekat, tak boleh nak cabut. Kita kata lagu mana je lah, nanti dulu kita baca apa. Nampak apa yang jadi lagu tu. Maka Nabi berkenaan berkata, di kalangan kamulah ada yang khianat itu. Fikumul ghulul, di kalangan kamulah ada yang khianat itu. Oleh itu, maka semua ahli kabilah kamu naklah melakukan bai'ah pada aku. Mana dah kalangan kabilah kamu ada yang khianat, tak tahu siapa. Ni jadi cara nak tahunya, ni mukjizat lah, mukjizat Nabi ni. Cara nak tahunya, setiap orang dari kabilah kamu naklah melakukan bai'ah dengan bersalam denganku. Maka bila dilakukan demikian, maka melekatlah tangan 2 orang atau 3 orang dari kabilah itu. Melekat tu melekat dengan tangan Nabi itu, melekat pada tangan Nabi itu. Bila melekat, maka Nabi berkenaan berkata, kamulah yang dusta, kamulah yang dusta, pada kamulah berlaku pengkhianatan, menyebabkan terganggu habis semua orang. Maka mereka pun telah membawa bira'si mithli ra'si baqaratin minaz zahab, kepala seperti kepala lembu yang ditempa daripada emas. Lalu Nabi berkenaan meletakkan kepala lembu yang ditempa itu daripada emas itu. Maka datanglah api tadi, fa'akalatha, lalu ia membaham, memusnahkan semua harta rampasan perang itu. Maka Nabi pun sebut, harta ghanimah tidak halal kepada umat sebelum kita. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana, harta rampasan perang tidak dihalalkan oleh Allah kepada umat sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkan untuk kita, yakni untuk umat Nabi Muhammad, termasuk Nabi sendiri. Nabi beri 1/5.
Bila mana Nabi melihat kita ni lemah dan tidak bermaya, maka Allah halalkan harta rampasan perang kepada kita. Ni hadis ni Imam Nawawi bawa mari hadis ni, ayatnya baqsidq, lawan kepada khianat. Yang mana dalam hadis-hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah. Oleh Abi Hurairah, sahabat Nabi. Oleh kerana Abi Hurairah ni kita jumpa beberapa kali dah nama dia, kita telah sebut dah biodata dia. Jadi pada kali ini kita tak sebut dah. Okey. Jadi mengikut Abi Hurairah, berdasarkan kepada kenyataan ini, dia kata Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi ini cerita Nabi dulu. Ni orang panggil mukjizat lah. Nabi boleh tahu cerita zaman dulu. Tidak disebut Nabi mana lah. Cuma ayat cerita zaman Nabi dulu ada berlaku peperangan, yang mana disebut dalam kisah ini. Pada peringkat awalnya Nabi sebut, Nabi kata Nabi ni dia beri kelanggaran. Mana orang-orang yang ada masyakkah, misalnya pihak baru nikah ke, ataupun hak bermaksud nak bersama isteri dia, nak tidur, nak setubuh bersama isteri dia lah, nak bersama isteri dia, boleh jadi kerana dia baru kahwin, ataupun kerana dia tinggal lama isteri dia, pergi berniaga berbulan-bulan, balik nak bersama isteri. Hak dia jenis-jenis lagu ni tak sakit perang. Maknanya dikecualikan, tidak wajib pada dia perang. Begitu juga orang yang bina rumah tak siap lagi, duk tengah buat rumah dengan maksud nak duduk rumah tu, tak boleh juga pergi perang. Tidak diwajibkan. Jadi Nabi ni berhak, sebab dia tu kira sahibus syariah. Dia berhak untuk menentukan syariat, kerana berdasar pada kita kata wahyu daripada Allah. Dan juga orang yang membeli binatang ternakan, kambing ke, ataupun khalafat si mana unta yang sudah bunting, yang dia tuai dia sudah tunggu-tunggu untuk kelahiran anak daripada unta dia tu. Jadi 3 golongan ni tak payah pergi perang. Daripada hal ni ulama membuat kesimpulan bahawa nak pergi perang ni dia mesti mana kita fokus kepada peperangan. Kalau ada benda yang mengganggu tak boleh. Itu kita bincang selepas ni. Terus kita pergi kepada kesimpulan lah, supaya mudah kita faham. Yang pertama sekali berdasarkan kepada hadis ni. Oleh kerana hadis ni hadis yang Nabi sebut tentang fenomena yang berlaku pada Nabi terdahulu. Apa dia? Istimbak yang pertama, kesimpulan ataupun pengajaran ataupun pedoman yang pertama, bahawa jihad, berperang untuk menegakkan agama Allah ni adalah merupakan syariat Nabi-Nabi terdahulu. Jadi zaman Nabi ni pun ada juga syariat jihad fi sabilillah. Nabi perang sampai 23 kali. Maknanya jihad ini merupakan suatu amalan syariat yang menjadi tradisi para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok juga perkara yang kedua, misalnya seperti yang disebut oleh Imam Qurtubi. Sebenarnya hadis ni ada juga dalam syarah hadis sebut. Dia kata sebenarnya supaya Imam Suyuti ikut kajian dia kata Nabiyyun minal anbiya. Nabi ni dalam cerita ni pak kata Nabi tu, Nabi tu dahulu Nabi mana? Ada Imam Suyuti ada sebut, dia kata mengikut kajian dia, nama Nabi ni Nabi Yusha' bin Nun. Ada juga disebut. Tapi setengah ulama kata itu tidaklah jelas, tapi Imam Suyuti ada sebut, iaitu Yusha' bin Nun. Gitu. Kata Imam Qurtubi berkait dengan kesimpulan hadis ini, dia kata faedah yang kita dapat ambil
Kenapa Nabi ni, kalau mengikut Imam Suyuti, Nabi Yusha' bin Nun, kenapa dia tidak bui? Dia larang, dia kecualikan beberapa kelompok manusia daripada turut serta dalam peperangan. Misalnya orang yang nak bersama isteri dia, nak bersetubuh dengan isteri dia, sama ada baru kahwin ataupun ikutlah dalam keadaan macam mana keadaan dia tu. Orang yang buat rumah tak siap lagi, orang yang pelihara binatang tunggu kelahiran unta dia, dia sedia bunting itu. 3 keadaan orang ni, Nabi ni tak boleh pergi perang. Apa sebab? Sebabnya kerana orang-orang ni hati dia tu tidak boleh fokus kepada peperangan. Sebab apa? Sebab dia teringat pada benda-benda gitu. Maka dia tak pergi perang. Sebab nak pergi perang dia kena bersedia sungguh, bersedia zahir dan batin. Sebab tu kita tengok Nabi sendiri pun tak beri sahabat dia perang kalau ada mak sakit, kerana nak jaga mak. Tahu? Kalau isteri sakit, supaya Sayyidina Osman menantu Rasulullah sendiri, kerana ketika anak Nabi sakit, Ruqayyah sakit, Nabi tak beri Osman pergi perang, duduk jaga bini. Tu benda-benda gitu. Sebab apa? Nak pergi perang lagi. Sebab perang dia perlu bukan kekuatan manusia, lahir daripada fokus akal dia tu. Cerdik dalam peperangan, pintar, boleh mikir dengan baik. Kalau tak ada gangguan emosi, ni kalau duduk main tu ingat aku ni lagu mana selok aku bini ni lah. Lagu mana anak sakit sekitar tu ICU ni, waya belah-belah waya duk tubuh tu dah. Misalnya duk tengok aku bini baru ni ke. Payah tak ayat baru ni ke. Peh-peh ni. Lama duk koyak-koyak dalam peperangan. Gaya timuk demo tak ada pasal. Jadi benda-benda gitu tadi. Sebab peperangan antara hidup dengan mati. Walaupun nak mati syahid, kita kata apa? Biarnya kau yakin mudah sikit mati syahid. Biarnya teringat. Bukan masalah lagi tu, masalahnya orang panggil ikhtiar. Orang panggil ikhtiar. Tak boleh. Kalau nak perang ni, sebab perang antara hidup dengan mati, benda tu besar. Jangan kita fikir kita mati syahid. Tak, masalahnya takut ramai hal tu. Jadi kalau habis sekumpulan, kalau habis satu ketumbukan tentera tu, hak tu remain. Bila kalah, kesannya beratlah pada umat ni. Syahid tu suku menang kesan daripada kemenangan dan kesan pada kekalahan. Sebab tu Nabi ni tahu. Jadi makna zaman dulu pun ambil kira dia sepatutnya ni tentera dia jaga makan minum tentera. Apa takut terganggu perang dia. Dia tahu dia makan ni. Sebab tu kalau dia tentera memang dia jaga makan ni. Sebab tu tubuh buat dia pula yang makan ni main ngatuk dia perang dah. Main lemuk saja tu tak boleh. Gila tu. Duk pegang din nerah macam tentera lagu mana lagu. Dia kena jaga belakang. Belum gitu. Jadi sebab kalau ada benda-benda besar yang boleh mengganggu seseorang itu, khususnya tentera, maka benda itu mengganggu tugas dia. Tugas ni tugas besar. Tu. Yang ketiga, jadi Nabi berkenaan bermaksud tidak benar orang tertentu keluar berperang itu dengan tujuan supaya kita ni bila kita nak pergi perang, kita kena menyiapkan diri kita lebih awal. Janganlah kita buat sesuatu menyebabkan terganggu peperangan itu. Ini dalam bab peperangan, dalam apa sajalah. Misalnya kita nak mari masjid, jangan kita kira nak mari masjid. Tak boleh gitu. Dia kena rancang juga. Misalnya kita kata kalau anak nak pergi tambahan, agak kira-kira lah, kena mikir masa mana. Kita kena rancang lah. Jangan pula kerana pergi anak tambahan tu tak boleh mari semaya lah kita masjid. Aku nak fikir lah. Jadi benda-benda gitu maksud. Cuma ni adalah bab peperangan hak besar. Tak benda-benda lain pun begitulah. Yakni merancang ibadat itu. Ibadat tu dia perlu dirancang supaya dia tidak tergendala. Ni Nabi nak ajar daripada hadis ni. Jihad ni ibadat besar, jihad ni melibatkan mati itu syahid lah. Supaya kita nak pergi Mekah. Kita ni mula tidak orang kaya. Nak pergi Mekah ni pergi 12,000. 15,000. Kalau nak pergi buat haji, enggak sikit lagi naik semua, dia tak ada turun kan. Katanya mengikut mutawif. Duk tanya-tanya, dia kata dia jangka bila siap sepenuhnya Masjid Haram, katanya dia akan
tak kurang pada 30,000 nak pergi Mekah tu. Bila siap dia punya pembinaan lengkaplah kalau dia proses nak meluaskan, membesarkan saiz Masjidil Haram itu dengan hotel-hotel yang bertaraf 5 bintang kita kebanyakannya. Dia susun tu comel lah dalam blueprint dia kita tengok tu kan, comel. Bila siap tu sampai 30,000 paling kurang. Lagi mencabar lah kita nak pergi Mekah, kena hitung power lagi. Nah, jadi mana perancangannya ke arah tu? Kena buat. Tu kalau nak pergi Mekah, apa sajalah. Bila kita berniaga fikir, rancanglah ke mana sampai boleh keluar zakat misalnya. Semua tu mesti ada perancangan. Hanya pun gitulah juga. Bila Nabi ni suruh orang-orang tertentu, keadaan-keadaan tertentu tak pergi puan, bukan bermakna adalah saya bagi orang tak pergi puan. Nah, buat rumah. Kita tak lagi puan lah, muncul lah. Dia tengah buat rumah nak pergi puan, muncul lah. Tidak gitu maksud dia. Nabi ni nak ajar ni kepada kita. Dan tujuan Nabi sebut ni nak ayat ni apa dia? Yang tersirat di sebalik kenyataan yang zahir itu, nak supaya kita rancang sesuatu. Dah tahu dah nak pergi pergi bulan depan, kena siap dulu. Jangan ada halangan-halangan yang mengganggu itu. Kalau ada hutan-hutan tak boleh kita beres-beres lagi misalnya. Sebab dalam hadis mati syahid ni pun tak boleh masuk. Kalau hutan orang tak lepas hari, besar tak besar hutan sehingga syahid sendiri pun tak masuk surga. Kena sesat. Wali-wali dia kena sesat. Kita tak nyanyi kepada perai-perai dah tiba-tiba terhalang daripada masuk surga. Sebab apa? Ada masalah hutan dan sebagainya. Kena sesat dulu. Selain daripada tu disebut juga ni kita nak baca ni lah. Seperti saya sebut tadi lah, mana mujahidin itu, orang-orang yang nak berjuang fi sabilillah itu, dia boleh ambil, dia boleh menikmati dunia ini, menikmati rezeki dunia, sama ada isteri, bersama isteri, buat rumah dan sebagainya, seperti mana orang lain dapat lah. Dia berhak dapat benda begitu, supaya dia boleh pergi dengan tenang. Sebuah kajian buat dah ni lah. Tentera kan banyak kelebihan kan. Isteri dia dapat pembelaan, boleh komisi, boleh kita kata allowance ni, supaya tentera tu dia tak mikir dah benda-benda lagu tu. Ni kalau tentera main tak juga ke mana dua mereka tak boleh lagi. Gua tu ni tak cukup, gua tu cakap nak pergi lagi, nak make tak boleh. Maknanya dia kena pastikan keperluan dari sudut duniawi cukup kepada tentera itu. Sebab apa? Sebab dia nak fikir kepada peperangan, nak fikir pada mempertahankan tanah air, agama dan sebagainya. Ni untuk pemimpin. Ni untuk pemimpin. Dia kena ambil kira kemaslahatan itu. Tak kira lah nak buat koperasi, nak apa, tapi peruntukan negara tu perlu diperluaskan kepada tentera ini. Kena bui pada tentera ni. Kalau kita boleh bui kepada atlet siapa juta-juta dah, boleh bui pencen seumur hidup misalnya, kepada tentera tu buat lagi, molek lah tu. Kalau buat tu bui pada tokoh-tokoh agama misalnya yang berjasa besar kepada negara, kepada Islam. Baik, dalam hadis ni juga disebut, dalam hadis ni juga disebut, Nabi ni dia kata kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Apa maksud dia? Wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah, aku juga diperintahkan oleh Allah. Ni kalau kita nak bincang, saya nak sebut lain kaki ni. Maksud matahari diperintahkan oleh Allah tu dia panggil perintah takwini. Mana kejadian matahari bergerak di atas orbit dia tu tanpa henti, tak pernah berhenti. Matahari kalau berhenti, kiamat lah kira-kira dunia tak berhenti. Jadi matahari itu, taskhirus syams itu, pergerakan matahari itu adalah berdasar pada perintah Allah. Dia taat kepada Allah matahari. Ini dia panggil perintah secara takwini, sunnah takwiniyah dia panggil. Pergerakan secara alam semesta tu yang diperintahkan oleh Allah. Nabi ni juga diperintah. Nabi kata aku juga diperintahkan. Jadi Nabi ni diperintah, dia panggil perintah syariat ni tasyri'iyah.
Perintah dari sudut syariat. Perintah kita perang ni syariat, bukan takwini, bukan bersifat alam, tidak. Alam ni matahari itu bergerak secara alami, yang Allah ciptakan, yang Allah perintahkan. Perintah Nabi ni secara syariat. Gitu. Daripada sini ulama telah menyebutkan bahawa setiap makhluk selain daripada manusia ni, orang yang berakal ni, binatang dan sebagainya yang tidak berakal tu, makhluk pokok kayu dan sebagainya. Misalnya kita tahu pokok kayu, dia buah mengikut pokok dia tu. Pokoknya tu buahnya. Pokok motor tu buah motor. Semua tu perintah Allah lah tu. Hak ni orang panggil perintah secara takwini. Allah buat tetap sunnah Allah, kita panggil sunnah Allah. Tu dia panggil bukan syariat tu. Hak syariatnya orang berakal, kita mukallaf dengan syariat. Perintah Allah juga tapi dalam bentuk syariat. Agak lagu mana. Jadi bila pokok dunia, buah tu buahnya. Tuhan tidak buat gitu sebab menyusahkan manusia. Allah perintahkan secara sunnah dia. Dia kita buat dia. Kalaulah Allah buat tidak tetap, tidak jadi sunnah. Sunnah ni benda tetap. Kalau Allah buat tidak dia bentuk sunnah takwini, ya. Kebun durian kita ni tak tahu lagi, tahun ni tak tahu lagi kebun durian buat ni tu jadi ke dia. Berat kita. Tahun ni kebun durian kita menghasilkan buahnya. Buahnya apa? Tidak kepelik, susah kita. Tidak tetap. Tetap tu orang panggil sunnah takwiniyah. Tu benda yang tetap gitu. Tujuan apa? Rahmat pada manusia. Perbuatan Nabi ni sehingga boleh dengan doa dia menghentikan perjalanan matahari ni. Hak ni sabit ni, mukjizat para Nabi ni alaihi wassalam. Ni mukjizat lah. Baik. Selain daripada itu, daripada hadis ni kita boleh faham bahawa rahmat Allah kepada kita umat Islam zaman umat Nabi Muhammad. Sebab berdasar pada hadis ni bahawa harta rampasan perang zaman dulu disyariatkan tidak boleh dimanfaatkan oleh tentera Islam. Bila perang harta rampasan perang ni harta orang kafir dirampas, diambil dalam peperangan. Tak kira lah binatang ke apa semua sekali. Kira-kiranya gitulah. Hak tu kena longguk. Kena longguk. Hak binatang tu mungkin sembelih dulu, kau tak kena bakar itu. Tapi kau ke mana pun ringkasnya dilongguk di satu tempat. Allah Subhanahu Wa Taala hantar api dari sisi Allah untuk memusnahkan semua harta rampasan perang. Makna orang pergi perang tu tak ada rasa niat tu kerana benda, kerana ghanimah pun tak boleh ambil. Mana syariat zaman dulu ketat. Sebab kita ni tak. Zaman Nabi Muhammad ni seperti Nabi sebut sini, zaman kita ni Allah halalkan ghanimah untuk kita. Zaman dulu tak syariat. Maknanya kita tengok syariat dulu ni lebih ketat lah. Susah. Tapi rahmat Allah dia lain kepada umat Nabi Muhammad ni. Daripada hal ni kita boleh faham juga. Jadi nak jahnya sehingga disebut sini, ni mukjizat juga ni. Nak tahu siapa dia anak dengan cara salat. Bila salat jadi lekat tangan. Ni untuk Nabi ni. Untuk Nabi. Lepas tu kita kata kalau ada lah berlaku lagu tu. Tutup bomo kau misalnya. Di kalangan misalnya pelajar ni guru asrama misalnya dia nyebut siapa dia curi, bagus salah. Katakan lekat sungguh. Nak kata mukjizat ke lagu? Ada tu belajar ilmu apa-apa tu. Itu bukan kaedah. Ini mukjizat. Itu mukjizat. Lepas tu boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Ini masalah fiqh. Kita nak pakai hadis ni kepada kita tidak Nabi. Bila berlaku kecurian, buat lagu tu boleh sabit kalau kih yang kena potong tangan dan sebagainya. Kih kalau lagu tu. Misalnya panggil tu bomo pun salah. Pelajar 40 orang ada curi tak misalnya ada salah lekat semua tangan untuk bomo tu. Boleh sabit kalau kih. Untuk hukum potong tangan orang tadi. Sebab itu bukan satu kaedah. Dia nak sabit curi ni dengan pengakuan ataupun dengan bukti. Hak lagu tu tak boleh. Boleh jadi tu orang tu dia ada ilmu hitam dan sebagainya, jadi lekat semua. Boleh jadi. Tak boleh. Hak ni hak kata boleh ni hak Nabi ni sebab dia Nabi. Hak ni mukjizat khusus untuk dia. Orang lain tak boleh buat lagu tu. Jangan kita lagu tu ada tu orang mari nasihat besok bisa-bisa dah.
lekat semua kan. So sabit kicui. Hakim kata orang begitu sabitlah. Menguni adalah hadis pada sebut. Tak boleh nak kira ni mukjizat sepatu. Ulama tekan ke sangat hak ni khusus pada Nabi. Mukjizat ni. Gitu. Gitulah antara beberapa kesimpulan yang kita boleh petik daripada hadis ni. Mudah-mudahan dua hadis yang kita baca ni jadi hadis selagi kita baca minggu depan lah. Mudah-mudahan kita nampaklah bagaimana kedudukan benar itu dalam agama itu sangat penting. Kebenaran itu, kerana dia sebagai punca kepada kebaikan untuk kita. Begitulah. Jadi itulah sahaja dua hadis mudah sebagai tazkirah untuk saya sendiri dan hadirat. Mudah-mudahan kita berusahalah meletakkan diri kita dalam posisi sidq supaya kita ini dicatat sebagai sadiqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.